Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Wali, khususnya para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan nikmat kesihatan, diberikan nikmat umur. Pada pagi ini tuan-tuan, walaupun jadual sebenar kita adalah pada minggu kedua, tapi disebabkan ada kelapangan ataupun ustaz kita tak dapat bersama, jadi kita dapat isi ruang ini untuk kita menyambung bicara kita daripada kitab kecil kita, iaitu Fiqh Harta. Seperti mana kita sebutkan, kitab ini bukan kitab hukum fiqh, tetapi kitab ataupun buku yang membicarakan tentang tasawur, bagaimana Islam melihat ataupun menjelaskan kepada kita tentang konsep berurusan dengan harta ini. Satu pengetahuan yang sangat penting bagi kita semua, kerana harta adalah urusan yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Jadi kerana itu kita cuba untuk menyelami apa yang dibincangkan oleh pengarang kitab kita ini supaya dapat dijadikan panduan bersama untuk kita. Kita masih pada bahagian pertama, iaitulah fiqh mencari harta. Dalam proses untuk kita nak mencari harta ini, apa prinsip-prinsip yang perlu kita fahami bersama. Jadi kita sambung, tuan-tuan, pada pagi ini muka surat 38, iaitulah pada prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-8 ini menyebut jangan menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Kerana dalam perbincangan sebelum ini, tuan-tuan, kita melihat kepada prinsip yang ke-7 itu, iaitulah panduan supaya kita tidak menjadikan harta itu sebagai tuan. Dan beliau telah menjelaskan 4 tahap bagaimana interaksi hamba dengan harta, bagaimana kedudukan harta dalam kehidupan seseorang manusia, seseorang hamba. Jadi tuan-tuan, kita nak sambung pada prinsip yang ke-8 ini, kita jangan menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup ni maknanya apa, tuan-tuan? Segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan, jelek mata, maka itulah yang kita fikirkan. Maknanya setiap apa yang kita buat, hasil yang kita harapkan adalah itu. Jadi maknanya kalau kita kata harta itu menjadi tujuan hidup, maksudnya kita sentiasa memikirkan tentang bagaimana cara untuk kita nak memperolehi harta, kerana itu adalah matlamat kehidupan. Jadi tuan-tuan, disebutkan di sini, kita tengok muka surat 38, apa disebutkan oleh pengarang. Dia kata selain ditegah menjadikan harta sebagai tuan, kita juga ditegah untuk menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Hadis Nabi SAW telah membezakan di antara orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dengan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Beza, tuan-tuan. Maknanya ada perbezaan di antara orang yang menjadikan harta sebagai matlamat hidup dan juga yang menjadikan akhirat itu sebagai matlamat hidup. Dalam kategori ini, dalam kategori dunia itu dia kata termasuklah harta. Pangkat, populariti, dan macam-macam lagi lah. Perhiasan, maknanya perkara-perkara dunia. Makna hasil-hasil segera yang diharapkan. Nabi menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Satu. Ini yang pertama. "Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu." Kata Nabi, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, hammah. Tentunya kita biasa membaca doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Apa maksud al-ham? Ham ni maksudnya kebimbangan. Benda yang sentiasa memasyghulkan kita. Ini masyghul ni bahasa Melayu lah. Sebab dalam bahasa Arab pun masyghul tu maksudnya sibuk. Jadi maksudnya, sesiapa yang mana dia menjadikan akhirat itu sebagai suatu benda yang dia sentiasa fikir.
Tuan-tuan, kita yang sentiasa fikir ni maksudnya satu kita nak carilah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Jadi kaya ni tuan-tuan maksudnya apa? Bukan biar papa asal bergaya tu. Bukan maksudnya yang dikatakan Allah menjadikan hatinya itu sentiasa merasa kaya. Bila kata rasa kaya ni tuan-tuan maksudnya apa? Dia rasa tidak memerlukan lebih. Dia rasa memadai. Qanaah itu ada di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah akan menghimpunkan baginya segala urusannya dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Jadi maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya orang yang menjadikan akhirat sebagai matlamat hidup, maka dunia itu datang kepada dia. Jadi maksudnya pelbagai urusan dalam kehidupan dunia itu menjadi begitu mudah bagi dia. Mana dia take it easy. Dia mengambil mudah dalam semua urusan dunia, maksudnya benda itu datang dengan begitu mudah kepada dia. Wa man kanat ad-dunya hammah. Sesiapa yang dunia menjadi matlamatnya, menjadi tujuan dalam segala apa yang dibuat. Ya, segala tindakan fikirnya adalah hasil segera. Hasil segeranya dalam bentuk reward kebendaan, hasil segeranya dalam bentuk pujian, hasil bendanya dalam bentuk pelbagailah, kita kata. Maka apa kesan dia? Allah kata ja'alallahu faqrahu, kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu di antara kedua-dua matanya. Baina ainai. Jadi maksudnya dia sentiasa nampak fakir, nampak tak cukup. Dia sentiasa nampak perlu tambah lagi. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan Allah akan pisah-pisahkan urusannya. Jadi banyak benda dia nak kena buat untuk dapatkan satu perkara. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Orang yang sebegini kata Nabi, Allah tidak akan mendatangkan dunia untuknya melainkan apa yang telah ditentukan bagi. Jadi perkara dunia yang dia dapat itu berdasarkan kepada apa yang ditentukan oleh Allah untuk dia. Jadi maknanya dalam hadis ini, makna kalau kita bandingkan dengan orang yang menjadikan akhirat itu sebagai keutamaan, sebagai sesuatu yang sentiasa difikirkan, maka kata Nabi, Allah akan datangkan dunia untuk dia dengan begitu mudah, bahkan mungkin Allah akan beri lebih daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sebab tuan-tuan, takdir kita ni dia ada benda yang berubah, ada benda yang tetap. Tuan-tuan belajar dalam bab akidah, bila pergi kepada qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar itu, kita telah bincangkan tentang apa itu yang dipanggil qada muallaq dan juga qada mubram. Qada mubram ni benda yang tak boleh berubah. Mati, mesti mati. Tetapi yang kata muallaq, tergantung ini ataupun yang boleh berubah ni apa? Sebab kematian. Bila akan mati? Jadi sebab tu kalau kita tengok, maknanya untuk yang dikatakan qada muallaq dalam bab rezeki ni sebagai contohnya, Allah tentukan setiap hamba akan ada rezeki untuk dia. Dan Allah telah janjikan setiap hamba dalam kehidupan bila dia berusaha, Allah beri berdasarkan kepada hasil usaha dia. Tetapi untuk hamba yang dikasihi, Allah boleh beri lebih daripada apa yang telah ditentukan. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Itu maknanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan lebih daripada apa yang telah ditakdirkan sekiranya dia kasih kepada seseorang hamba. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku adalah amat pedih. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat apa yang Nabi sebutkan, siapa yang meletakkan akhirat sebagai matlamat. Letak akhirat sebagai matlamat ni tuan-tuan, jangan kita salah faham, bukan maksudnya pergi duduk atas tikar sejadah, tak keluar daripada rumah, tak keluar daripada masjid. Tidak semestinya begitu. Yang dikatakan hammuhu al-akhirati
Hammahu di sini ini tuan-tuan maksudnya manusia yang setiap tindakan dan perbuatan dia fikir akhirat. Berniaga, fikir akhirat. Bekerja, fikir akhirat. Ya, urusan keduniaan. Mana urusan apa pun yang dia buat, dia fikir pasal akhirat. Apa kesan akhirat? Jadi, kata Nabi, orang yang begini, Allah akan mempermudahkan urusan kehidupan dia. Bahkan kata Nabi, ya, Allah akan datangkan dunia kepada dia raghimah. Dunia tunduk kepada dia. Jadi, setiap urusan akan menjadi smooth. Menjadi lancar. Nah, kenapa tuan-tuan? Adanya perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, siapa yang dunia menjadi fokus dia, menjadi perkara yang sangat bimbang. Dia bekerja. Dia bimbang sangat, ni kalau aku buat kerja susah payah macam ni, tapi tak dapat naik pangkat, buat apa aku buat susah. Ni kalau aku buat begini, orang tak pandang aku dan sebagainya. Ni tak ada markah untuk KPI, ni tak ada. Jadi maksudnya, fikirnya tentang dunia. Hammahu tadi tu. Ya. Jadi maka, kata Nabi, Allah akan jadikan rasa tidak cukup itu sentiasa berada di antara dua mata dia. Dia tak pernah ada rasa cukup. Dia tengok di depan semua tak puas hati. Semua tak pernah mengenyangkan dia. Tidak pernah memberikan kepuasan untuk dia. Dan orang yang macam ni kata Nabi, walam yatihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dia hanya dapat berdasarkan kepada apa yang dia patut dapat hasil usaha yang dia buat. Itulah mana apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maknanya dia tidak dapat bonus. Okey. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita tuan-tuan, bina satu sikap yang betul di dalam diri kita. Ya, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan, ya, harta sebagai tujuan. Maksudnya nak buat kerja apa pun kita fikirkan itu kalau setengah yang ni, tapi ada setengah tu tanya, bila orang suruh buat satu benda, apa hasil aku boleh dapat? Berapa kau nak bayar aku? Dan sebagainya. Jadi jangan jadikan itu sebagai tujuan, tuan-tuan. Ya, kerana kalau itu tujuan kita, Allah tak kasih. Allah tak sayang kepada kita. Allah hanya akan beri apa yang patut kita dapat saja. Kemudian perkara yang ke-9, tuan-tuan, ya, prinsip yang ke-9 dalam mencari harta, dia kata antara harta dan dakwah. Jadi dia kata, beliau bersebut di sinilah, kerana penulis seperti yang saya sebutkanlah. Beliau ni dari segi latar belakang profesionalnya, beliau adalah seorang juruterbang. Okey, tapi dia ada minat kepada ilmu. Tapi adalah, kita fahamlah, beliau bukan seorang pakar, tapi beliau baik dalam penulisan dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan daripada apa yang telah beliau hasilkan dalam buku yang menjadi rujukan kita. Jadi dia sebut kepada, di sini dia kata apa? Pernah ada orang mencadangkan supaya dia meletakkan jawatan sebagai seorang pilot dan juga menjadi seorang pendakwah sepenuh masa. Tapi dia kata dia tidak bersetuju. Ya. Kerana dia kata dengan bekerja, seseorang itu akan dapat pendapatan yang cukup dan boleh membantu usaha dakwah dia. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Dia tidak menjadikan, maknanya dia tidak bersetuju dengan pandangan untuk menjadikan dakwah itu sebagai satu kerjaya. Dakwah itu tanggungjawab. Ya, jadi sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita tengok pada generasi silam, para ulama ini mereka ada ada sumber pendapatan khusus yang dijadikan sebagai sumber untuk menanggung kehidupan mereka bukan melalui kerja dakwah. Imam Abu Hanifah sebagai contohnya, tuan-tuan. Ya, Imam Abu Hanifah iaitu pengasas kepada mazhab Hanafi yang terawal dalam kalangan mazhab fiqh. Beliau adalah seorang peniaga. Dia berniaga. Tapi dalam masa yang sama beliau juga adalah seorang alim yang besar. Jadi maksudnya mereka ada pekerjaan untuk menanggung kehidupan mereka. Okey? Untuk menanggung usaha dakwah mereka menyebarkan ilmu. Dan perkara ini kalau kita lihat, dia kata harta itu tentang kepentingan harta untuk dakwah. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, adalah hadis yang sahih, kata Nabi, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta kekayaan yang bermanfaat sama sekali untukku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Dalam kalangan para sahabat, mereka terkenal sebagai orang berharta.
tetapi harta mereka dimanfaatkan untuk urusan dakwah. Ya, kita boleh bacalah tuan-tuan dalam kitab sirah Nabi, kita boleh baca dalam manaqib as-sahabah, ya, maknanya riwayat-riwayat hidup para sahabat ini, tarikhus sahabah ataupun hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Ada kitab yang dikarang oleh Al-Kandahlawi kalau tak silap saya, hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Membuktikan tuan-tuan, mereka ini orang berharta. Sayyidina Uthman antara sahabat yang berharta, mewakafkan segala harta milik dia yang kesannya sampai ke hari ini masih boleh kita lihat di bumi Madinah. Properti wakaf yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman sampai ke hari ini. Ada bangunan hotel dan sebagainya. Ada ladang tamar. Jadi tuan-tuan, sahabat ini ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan untuk memperolehi harta. Dalam masa yang sama mereka manfaatkan harta itu adalah untuk tujuan dakwah. Jadi dia kata, Nabi sebut begitu, dan apabila mendengar pengakuan tersebut, maka Abu Bakar pun menangis. Lalu dia berkata, aku dan hartaku hanyalah untukmu, wahai Rasulullah. Jadi maksudnya bagaimana harta itu dimanfaatkan untuk tujuan dakwah. Dan dia kata kerap kali kita mendengar, ini satu ini satu keluhan daripada beliau yang patut memberi keinsafan untuk kita bersama. Ini untuk kita bersama. Dia kata, apabila seorang pendakwah mengurus niagakan Islam kerana dia tidak memiliki sumber perolehan harta yang tersendiri yang bebas daripada kerja dakwah. Apa yang beliau maksudkan sebagai mengurus niagakan Islam itu ialah yang pertama, hanya menyampaikan apa yang suka dibaca dan didengar oleh masyarakat. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kerja dakwah itu menjadi sumber income. Jadi maksudnya mad'u, sasaran dakwah itu seolah macam customer. Jadi bila customer ni tuan-tuan dalam perniagaan kita biasa mendengar customers always right. Ya, pelanggan itu sentiasa betul. Jadi maksudnya seorang penjual dia akan cari apa yang disukai oleh customer. Maka itulah yang dia akan jual baru dia boleh dapat untung. Jadi maknanya dia kata di sini kalaulah ada orang yang menjadikan dakwah itu sebagai sumber pendapatan, ya, sebagai yang dikatakan mengurus niagakan tadi itu, maka sudah tentu dia hanya akan cari ataupun dakwahnya hanya fokus kepada perkara-perkara yang disukai oleh mad'u, yang disukai oleh pendengar dia, yang disukai oleh audiens dia. Maksudnya dia tidak bebas untuk nak menyatakan perkara-perkara sama ada perkara itu benar ataupun perkara itu salah. Maknanya tidak seperti yang Nabi sebutkan, qulil haq walau kana murran. Berkata benarlah kamu walaupun perkara itu mungkin pahit. Pahit bagi kamu dan juga pahit bagi orang yang mendengar. Jadi orang yang mengkomersialkan dakwah ini tuan-tuan, maksudnya apa? Dia akan mengelak daripada bercakap perkara-perkara yang tidak suka didengar oleh audiens, oleh customer ini tadi. Okey. Kemudian yang kedua dia kata mensyaratkan bayaran yang tinggi bagi suatu aktiviti dakwah. Dia kata, dan kalau orang tidak mampu untuk memenuhi ketuntutan dia tadi itu, maka dia tidak akan terlibat untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Ini isu yang ialah menyedihkan kita, sensitif untuk kita sebut, tapi ini adalah realiti pahit yang sama-sama kita lalui, yang berlaku dalam masyarakat kita, yang mana kita doakan semoga Allah selamatkan kita semua, Allah sentiasa bimbing kita semua untuk melakukan sesuatu yang diradai oleh dia. Okay? Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Pulangan monetary itu menjadi keutamaan. Yang ketiga dia kata saling dengki dan memusuhi di antara para pendakwah semata-mata kerana lebih ataupun kurangnya harta yang diperolehi dalam sesuatu kerja dakwah. Maknanya tuan, seolah-olah macam ialah mempamerkan hasil yang diperolehi daripada kerja dakwah yang dilakukan. Bercerita tentang mendapat pemberian itu dan ini, kedudukan itu dan ini, dapat kereta itu dan sebagainya. Seolah macam maknanya dari segi reward kebendaan itu menjadi sesuatu yang dibanggakan dalam kerja dakwah.
Dan kemudian dia kata yang keempatnya, di samping melakukan kerja-kerja dakwah itu, mereka ini juga memanfaatkan ruang dakwah ini untuk mengiklankan barang-barang ataupun produk yang mereka jual. Jadi tuan-tuan, ini yang menimbulkan, kita katakan tadi, yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tenang di dalam urusan dakwah. Ya, apabila yang kita katakan tadilah, ya, para pendakwah tidak memiliki satu ruang ataupun satu sumber pendapatan yang kita katakan yang jelas untuk kehidupan mereka. Tidak salah untuk nak berdakwah, tidak salah untuk mereka nak berniaga, tidak salah untuk mereka nak buat apa pun, tetapi tuan-tuan, ada dia punya cara yang betul. Jadi untuk nak berdakwah ni tuan-tuan, sebab tu kita tengok bagaimana generasi salaf mereka tuan-tuan menghabiskan harta milik mereka untuk menuntut ilmu, dan kemudian mereka pula akan menghabiskan harta untuk menyebarkan ilmu. Kerana memikirkan tentang apa tuan-tuan, manfaat daripada ilmu yang mereka sebarkan. Generasi dahulu tuan-tuan mengarang kitab bukan kerana memikirkan royalty. Bukan kerana memikirkan ganjaran yang akan mereka perolehi daripada kitab yang dikarang. Tetapi niat dan hasrat mereka adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan mereka hidup dengan suasana kehidupan yang sangat sederhana. Jadi sebetulnya tuan-tuan, apabila dakwah dikomersialkan, maka tuan-tuan akhirnya material itu menjadi tujuan. Jadi sebab itulah akhirnya tuan-tuan, budaya hidup materialistik itu menjadi-jadi dan berkembang di dalam masyarakat apabila para pendakwah tidak dapat menunjukkan satu contoh yang jelas dan baik. Okay, jadi ini tuan-tuan, yang kita katakan tadi, itu apa yang disebutkan oleh beliau di sini adalah sangat penting. Dia antara harta dan dakwah, dia punyai satu hubungan yang sangat rapat untuk memastikan bahawa gerak kerja dakwah tidak terganggu melalui ini tadilah kesibukan ataupun fokus kepada mencari harta. Okey, baik. Yang ke-10, tuan-tuan. Prinsip yang ke-10 dalam mencari harta, tidak mencari harta dengan cara yang batil dan zalim. Ini prinsip teras sebenarnya. Jadi awal-awal yang ke-9 sebelum ni tuan-tuan, dia pergi. Tapi ini dari segi aspek menjaga redha Allah kepada kita dalam urusan harta, ini adalah teras. Yang mana syarak menghalang kita jangan sekali-kali mencari harta dengan jalan yang batil dan juga zalim. Dan ayat yang akan kita bacakan di sini tuan-tuan, ayat 29 daripada surah An-Nisa, ini adalah ayat asas yang dibincangkan oleh para fuqaha. Iaitulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta sesama kamu, mana harta sesama kamu itu dengan jalan yang batil. Jadi tuan-tuan, Islam membenarkan konsep yang dipanggil sebagai tamalluk, pemilikan. Yang ni yang kita bincang, kalau kita pergi kepada teori-teori moden, ekonomi dan sebagainya, dalam sosialis, dalam kapitalis dan sebagainya, maka Islam bukan menolak sosialis sepenuhnya, bukan menolak kapitalis sepenuhnya. Tetapi ada dia punya penjelasan, ada dia punya batasan dia yang dibenarkan di dalam Islam. Islam tidak menghalang untuk kita nak memiliki harta banyak mana sekalipun yang kita mampu miliki. Tapi syarat bukan dengan jalan yang batil, bukan dengan jalan yang zalim. Jadi seterusnya tuan-tuan, beliau nak explain kepada kita apa yang dikatakan mencari harta dengan jalan yang batil dan juga jalan yang zalim. Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279, Allah menyatakan, la tazlimuna wa la tuzlamun. Janganlah, maknanya la tazlimun, kamu tidak menzalimi, wa la tuzlamun, kamu tidak dizalimi. Jadi maksudnya kita dalam hidup ni tuan-tuan, dia sama dengan kaedah asas fiqh yang dipanggil la darar wa la dirar. Kita tidak boleh melakukan perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, dan kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan kepada diri kita.
Dalam bab harta juga sama, kita tidak boleh melakukan kezaliman terhadap orang dan kita juga tidak boleh membiarkan orang menzalimi kita dalam urusan kehidupan. Termasuklah urusan harta. Jadi tentu dia nak pergi kepada satu persatu penjelasan tentang apa yang dikatakan sebagai memakan harta dengan jalan yang batil dan juga zalim tadi. Okay, yang pertama, riba. Riba ni batil dan ada unsur kezaliman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tentang apa? Orang yang mencari harta melalui riba ini, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas, fala yarbu 'inda Allah." Dan ketahuilah bahawa sesuatu riba yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali berkembang pada sisi Allah. Maknanya tidak akan datang kebaikan. Maksudnya kita mengamalkan sistem riba kononnya untuk menambahkan harta, untuk mengembangkan harta dalam kalangan manusia. Maka kata Allah, pada sisi Allah, Allah tak pandang pun harta itu. Kamu rasa macam berkembang. Sebab dengan riba ini tuan-tuan, dia dapat laba, dapat keuntungan. Sebab itu orang, apabila Allah turunkan ayat pengharaman tentang riba, supaya Nabi sampaikan kepada masyarakat pada waktu itu, apa respon daripada orang Yahudi? Riba dengan perniagaan sama saja. Perniagaan nak cari untung, maka riba pun nak untung. Riba nasi'ah ni maksudnya beri orang hutang, lepas tu ambil bunga. Jadi dia kata sama, kita ada modal 10,000, beli barang, jual. Dengan profit margin. Sekarang ada modal 10,000, bagi hutang dekat orang, kenakan bunga, charge. Jadi maksudnya dia kata, innamal bai'u mithlur riba. Itu kata-kata yang Allah nakalkan kembali masuk dalam Quran. Mereka jawab, jual beli itu sama saja dengan riba. Jual beli pun ambil untung, riba ni pun nak ambil untung. Innamal bai'u mithlur riba. Itu kata mereka. Tapi apa jawab Allah kemudiannya? Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bezanya, jual beli Allah halalkan, tetapi riba Allah haramkan. So jadi di sini dia kata, sebab itulah Allah kata, kamu gunakan sistem riba, kononnya untuk kamu lihat harta itu berkembang, tapi pada sisi Allah, la yarbu, dia tak berkembang. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada ayat 275 dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang riba ini lagi. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini Allah berikan gambaran orang yang makan riba dalam kehidupan akhirat di mahsyar kelak. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba, dia tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang disebabkan sentuhan syaitan. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada pengalaman pernah tengok orang kena histeria. Ya, pengalaman tu. Dia dalam gambaran yang lain diberikan seperti orang mabuk. Tuan-tuan bayangkan macam mana orang mabuk. Jadi maksudnya di padang mahsyar dia tak boleh bangun dalam keadaan untuk berdiri betul. Dia bangun dalam keadaan terhuyung hayang. Jadi maknanya itu sudah memberikan gambaran awal, orang boleh tahu apa urusan dia di dunia. Jadi Allah kata orang yang makan riba di mahsyar nanti, bila dibangkit di hadapan Allah, dibangkit dalam keadaan seperti mana orang yang dirasuk oleh syaitan. Okey? Sebab apa mereka maknanya berkeadaan sedemikian, maknanya Allah beri hukuman sedemikian, maka jawapannya ialah apa? Dzalika bi annahum. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka qalu, telah berkata semasa hidup di dunia dahulu, innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu sama macam riba. Tapi Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Biasanya jual beli Allah halalkan, tetapi riba itu Allah
Allah haramkan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka barang sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan daripada Tuhannya, fantaha, maka cukuplah untuk dia, berhentilah, falahu ma salaf, maka dia ambillah apa yang telah dia berikan dahulu, maknanya sebelum daripada dia haramkan riba. Jadi kalau dulu kamu sebelum turunnya larangan riba ini, kamu mungkin dah beri hutang kepada orang 1000 darham, fantaha falahu ma salaf, maka kamu berhentilah. Kamu ambil, maknanya kalau dia sampai masa dia nak bayar hutang, nanti kamu ambil balik hutang sebenar yang kamu berikan kepada dia. Ya, wa amruhu ila Allah, dan perkara ataupun serahlah urusanmu itu kepada Allah. Kita rasa rugilah tuan-tuan. Kita bagi hutang dekat orang RM1000 ataupun kita bagi hutang dekat kawan kita RM10,000. Dia buat modal berniaga. Dia dapat untung. Kita tak dapat apa-apa. Sedangkan kita beri kepada dia itu sebagai hutang, ataupun dia pun datang jumpa dengan kita minta hutang, tapi cumanya dia gunakan duit yang dia berhutang tadi itu untuk apa? Untuk berniaga, dan kita tahu dia dapat keuntungan. Jadi tuan-tuan, kita rasa tak puas hati lah. Tapi sebab tu di sini kita kata apa? Allah kata fantaha falahu ma salaf. Ya, wa amruhu ila Allah. Urusannya itu serahlah kepada Allah. Kalau kita tolong orang ni tuan-tuan, Allah akan tolong kita kembali. Itu satu keadaan yang perlu kita sedarlah. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, ya, Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang fuqaha juga tuan-tuan. Beliau mengatakan pada pandangan beliau, apa nama tu, kalau kita ada duit, kita beri hutang, kita beri kepada orang yang memerlukan, berhutang dengan kita beri sedekah, kata beliau ada masanya memberi hutang kepada orang yang memerlukan itu lebih afdal daripada bersedekah. Sebab sedekah ni sifatnya tuan-tuan one off. Katakanlah kita ada duit 10,000, kita pergi sedekah. Sekali arung, katakanlah kita ambil 500 orang, kita bagi setiap orang, ya, kalau 500, okey, kalau katakanlah 10,000 tuan-tuan, kita bagi setiap orang katakan RM50. Habislah 50 orang bagi RM50, maksudnya dalam 2,500. Sekali arung bagi habis. Tapi kalau kita ada 2,500 ni, dia kata kita beri hutang, orang tu selesai saja hajat dia, keperluan dia, dia ada balik duit, dia bayar balikkan kita. Kita beri pula kepada orang lain. Kita beri pula kepada yang ketiga, yang keempat, yang kelima, apabila orang yang sebelum tadi bayar hutang. Jadi maksudnya, ada masanya kita beri hutang tuan-tuan itu adalah untuk membantu. Jadi sebab tu Allah kata di sini, jangan kecewa. Walaupun kamu tak boleh dapat balik bunga, sebabkan dah turun perintah yang melarang riba ni tadi, maka ambillah pokok ataupun hutang asal yang kamu berikan itu, tapi serahlah urusanmu kepada Allah. Allah akan beri reward itu dalam bentuk yang lain. Ya tuan-tuan, maknanya kita bantu orang, beri hutang kepada mereka tanpa kita mengenakan apa-apa bunga ke atas hutang itu, walaupun kita rasa susah, tapi tuan-tuan ada ganjaran daripada Allah untuk kita. Okay? فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Tapi siapa yang masih kembali untuk terlibat dalam urusan riba itu, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, maka mereka itulah ciri-ciri bagi orang kafir. Yang ciri-ciri bagi ahli neraka. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, mereka akan kekal berada di dalam neraka itu. Jadi tuan-tuan, so begitu kita tengok macam mana gambaran Allah tentang orang yang memakan riba. Di dalam Suratul Baqarah juga ayat 279, ya, Allah menyatakan fa illam taf'alu, kalau sekiranya kamu tidak buat juga, maksudnya meninggalkan perbuatan riba itu, apabila ayat riba turun, maka Allah kata, okey, kamu hanya dibenarkan untuk ambil balik modal hutang yang kamu berikan, jangan ambil bunga. Okey tadi. Ya. Tapi Allah kata amaran daripada Allah di sini tuan-tuan, ya, Allah kata fa illam taf'alu, kalau kamu tak buat, fa'danu biharbin minallah, maka ketahuilah kamu akan, ya, adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Fa'danu itu maksudnya maka izinlah, biharbin minallah, izinlah supaya diberikan, ya, diperangi oleh Allah dan Rasul. Jadi maksudnya tuan-tuan, Allah memberikan amaran, orang yang mengamalkan riba, Allah akan perangi mereka dalam kehidupan dunia.
Wa in tubtum, kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, kamu akan dapat balik modal yang kamu telah berikan. Maksudnya hutang asal yang kamu telah berikan. Cuma kamu tak boleh ambil bunga itu saja. Faedah yang kamu kenakan, yang kamu charge itu saja. Ya, falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Ini prinsip asas yang kita sebutkan di awal. Kamu tidak menzalimi, iaitulah apabila kamu tidak kenakan bunga ke atas dia, wala tuzlamun, dan kamu juga tidak akan dizalimi sebab kamu dapat balik duit asal kamu itu, duit pokok tu, duit hutang pokok itu. Kamu dapat balik. Jadi sebab itu Allah sebutkan di sini, jangan sekali-kali terlibat dalam urusan riba. Dan dia kata betapa besarnya kesalahan riba itu dapat diketahui melalui dua ayat yang kita bacakan tadi. Iaitulah, ya, yang pertama, dia berdiri seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang bila dibangkitkan di mahsyar. Kemudian, yang kedua, orang yang berinteraksi dengan riba, Allah kata akan adanya fa'dhanu biharbin. Ada perang daripada Allah. Tuan-tuan, perang daripada Allah, Allah tidak semestinya hantar tentera untuk memerangi kita. Tuan-tuan tengok COVID-19 ni cukuplah. Ya, virus yang menyebabkan timbulnya pandemik COVID-19 itu, tuan, virus yang sangat kecil, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Tapi tuan-tuan, ya, datangnya perkara ini, kalau kita lihat, kita bimbang berlakunya perkara ini disebabkan oleh kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itu dalam usaha untuk menangani pandemik ini, tuan-tuan, ikhtiar dengan vaksinasi dan sebagainya, itu semua adalah ikhtiar yang tidak salah dari segi sunnatullah. Tidak salah dari segi sunnatullah. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita juga perlu berikhtiar secara rabbani. Berikhtiar secara rabbani maksudnya apa, tuan-tuan? Menggunakan zikir-zikir, amalan-amalan baik yang kita lakukan. Moga-moga dengan amalan itu, tuan-tuan, menjadi asbab Allah buka pintu rahmat yang seluas-luasnya untuk kita. Dan Allah menyelamatkan kita daripada pandemik yang sedang kita lalui ini tadi. Sebab, ialah tuan-tuan, kita pun ngeri mendengar apabila Allah kata Allah akan memerangi hamba-Nya yang masih mengamalkan sistem riba, walaupun mereka mengaku mereka ini Muslim, mereka mengaku mereka ini mukmin. Tuan-tuan, ya. So itu boleh kata perkara yang kedua, maksudnya kita kena berhati-hati dalam berinteraksi dengan harta ini tadi. Jangan sekali-kali terlibat dengan riba, kerana riba itu membuka pintu supaya Allah memerangi kita. Dan yang ketiga, dia kata orang yang berinteraksi dengan riba itu, maka itulah ahli neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Wallahiyazubillah. Maknanya kalau kita telah dimaklumkan, kita dah belajar riba itu salah, kita dah tahu kesan riba itu sangat buruk, tapi kita masih lagi terlibat, maka sebab itulah Allah kata apa? Allah akan memerangi. Ya, Allah akan memerangi hamba-hambanya yang berurusan ataupun berinteraksi dengan riba. Dan para ilmuwan Islam pernah menegaskan tidak ada satu kesalahan di dalam Islam yang diancam dan jadi maknanya apa, tuan-tuan? So di sinilah yang kita katakan tadi itu, terlibat dalam urusan riba, Allah kita panggil Allah mengancam kita dengan peperangan. Allah akan perangi. Jadi sebetulnya, tuan-tuan, kita tengok hari ini dengan COVID-19 collapse. Maknanya sebahagian negara, sebahagian organisasi, dan begitulah juga collapse dia punya sistem keuangan dia, tuan-tuan. Syarikat-syarikat perniagaan yang besar-besar oleh pandemik COVID-19. Jadi, tuan-tuan, kita pun tidak tahu hikmah sebenar pada sisi Allah. Tapi kalau kita fikirkan secara sejenak dan juga mendalam, kita bimbang, tuan-tuan, perkara ini berlaku kerana murkanya Allah kepada kita para hamba. Apabila kita kita jauhkan diri kita daripada dia, maka kemurkaan itu tidak mustahil dan tidak pelik, tuan-tuan, untuk datang kepada kita.
Okey. Dan itu adalah jelas, ya. Maknanya dari segi apa tuan-tuan? Dari segi ancaman Allah terhadap riba. Dan dia kata terdapat dua jenis riba yang mana kedua-duanya adalah haram dan merupakan kesalahan yang besar pada sisi Islam. Tuan-tuan, riba ni termasuk dalam kesalahan dosa besar. Kabiratun minal kabair. Salah satu daripada dosa besar. Okay? Kita dapat dua jenis riba secara umumnya. Dia kata apa? Iaitulah riba jual beli. Ini juga penting. Kita hari ini tuan-tuan bila sebut riba ni kita fikir apa? Hutang. Tapi sebenarnya riba juga boleh berlaku dalam urusan jual beli. Okey. Itu yang pertama tuan-tuan. Riba dia akan explain detail nanti satu tajuk khusus. Jalan yang batin yang pertama tadi kita kata apa tuan-tuan? Jangan sekali-kali terlibat dalam urusan riba. Ya, dalam mencari harta jangan sekali-kali terlibat dalam urusan riba. Yang kedua. Ya, yang kedua adalah kita mencari harta dengan jalan yang batin, menipu. Menipu ni juga tuan-tuan benda yang sangat penting. Dia boleh berlaku pada peringkat mikro, dia boleh berlaku pada peringkat makro. Okey. Jadi dia kata apa? Satu ketika Rasulullah pernah bertemu dengan seorang peniaga di pasar Madinah yang jual makanan, jual gandum. Rasulullah masukkan tangan baginda yang mulia itu, dan Rasulullah dapati di bawah tu ada gandum yang basah. Saya rasa kita pernah bincang bab ini. Jadi Rasulullah menegur perbuatan lelaki itu kerana apa? Kerana dia tidak sincere, tidak ikhlas, tidak apa kata kita panggil, tidak telus dalam menawarkan barang yang dia nak jual. Ada unsur penipuan di situ. Jadi dia kata dalam usaha kita untuk mencari harta, tidak boleh kita lakukan penipuan sekecil mana sekalipun. Penipuan ni tuan kadang-kadang very simple kita buat. Menipu ingredient produk yang kita nak jual. Menipu dari segi fakta. Dari segi fakta. Hari ini kita tengok ada orang berniaga buat testimoni palsu. Kononnya produk yang dijual itu adalah baik. Kerana hidup hari ini tuan-tuan, kita dari segi produk kita nak tahu baik tak baik ni tuan-tuan, dia lebih kepada populariti. Jadi itu yang kita bimbang tadi tuan-tuan. Maka ada orang sanggup buat testimoni palsu, kononnya sebagai satu strategi marketing. Marketing strategi dia adalah apa? Mereka cerita secara tak betul. Jadi itu satu inilah penjelasan awal yang dikatakan apa? Penipuan. Jangan sekali-kali kita menipu dalam mencari harta tadi. Dan dia kata sekecil mana sekalipun jangan menipu. Penipuan juga tidak boleh dilakukan sama ada terhadap sesama umat Islam ataupun terhadap orang bukan Islam. Ini juga satu isu penting untuk kita faham. Sebab kita tuan-tuan zaman kecil-kecil dulu mungkin kita biasa mendengar ada orang kata tak apa, dia mencuri di kedai Cina ni tak ada masalah. Okey, mencuri di kedai Cina ni tak ada masalah, tak berdosa. Sebab dia bukan Islam. Okey. Tetapi dia kata di sini menipu sesama bukan, maknanya larangan menipu bukan hanya sesama Muslim, tetapi larangan menipu ni adalah bersifat umum, termasuklah dengan orang bukan Islam. Okey. Jadi dia kata tidak boleh sama ada terhadap sesama Islam ataupun terhadap seorang bukan Islam. Kita tak boleh nak tipu. Walaupun dia bukan Islam, dia ada hak dalam berurusan dengan kita. Bila dia bermuamalah dengan kita, kita ada hak. Dia yang mesti kita jaga. Walaupun dia bukan Islam. Okey. Dan sebaliknya hendaklah dia bersikap jujur dan merujuk kembali kepada seorang peniaga, maka sikap yang benar ialah al-muslimu akhul muslim la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Ini prinsip dalam bab urusan jual beli. Yang kita akan mungkin bincang sekali lagi dalam sub topik ataupun di bawah tajuk untuk kita nak berurusan dalam jual beli ni. Maknanya kita tengok di sini ada. Jadi maksudnya tak boleh menipu dalam apa juga situasi. Okey. Berlaku bila kita nak jual, kalau barang itu ada defek, kena cerita defek. Kalau barang itu ada kelemahan, jangan cuba nak sembunyikan. Jangan cuba.
Islam tak bukan bermaksud bila kata Islam suruh kita berlaku transparent ataupun berlaku jujur. Ni kita kena cerita berapa modal yang kita beli, tidak semestinya. Walaupun saya pernah baca satu riwayat bagaimana ada dalam kalangan sahabat dahulu menceritakan, aku jual barang ni kepada engkau dengan harga sekian-sekian kerana aku telah membelinya dengan harga sekian-sekian. Mana dalam kalangan para sahabat, para salafus salih, cerita-cerita begini timbul kerana apa? Kerana mereka yang pertama, mereka tidak bimbang sama ada customer nak beli ataupun tidak, kerana bagi mereka customer nak beli ataupun tidak adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kebijaksanaan mereka untuk promote. Okey? Jadi kerana itulah mereka tak sanggup untuk nak menipu. Jadi sebab itu kata Nabi, tidak halal, maksudnya haram bagi seseorang Muslim apabila dia nak berurusan khususnya dengan orang Islam, sesama Islam mereka, iaitulah untuk dia jual sesuatu barang yang ada aib tanpa dijelaskan terlebih dahulu, ada kekurangan. Okay. So itu yang kedua. Sumber harta yang batil adalah dengan jalan menipu. Contohnya macam-macam hari ni, skim cepat kaya, menipulah. Jual produk, buat testimoni palsu, tipulah. Dan macam-macam lagi lah senarai panjang yang saya nak sebut, tuan-tuan lebih mengetahui apa yang dikatakan penipuan dalam mendapat harta. Mendapat harta. Nak dapat geran tanah, pergi berpakat dengan orang pejabat tanah. Dapat geran. Orang lain memohon, tiba-tiba orang lain dapat geran. Dan seumpamanya lah, macam-macam contoh penipuan. Yang ketiga, tuan-tuan, yang dilarang dalam mencari harta yang dikatakan mencari harta batil itu, iaitulah perjudian. Al-maisir. Okey, al-maisir. Mencari harta dengan cara yang tidak dapat dijangka langsung kadar keuntungan ataupun kerugian. Maisir itu unsur gharar, mana unsur tidak jelas, boleh dapat ke tak boleh dapat. Boleh dapat ke tak boleh dapat. Sebab itu pagi tadi saya bersama dengan rakan-rakan dalam perbincangan kami, dalam perbincangan fiqh kami, merujuk pada satu kitab. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan, kita tidak boleh menyuruh seseorang untuk buat satu kerja yang mana upahnya belum pasti. Contoh mudahnya, kita kata dekat dia, okeylah engkau pergilah naik buah kelapa tu. Okey, upahnya adalah 3 biji bagi setiap 10 biji. Okey, 3 biji daripada setiap 10 biji. Jadi, dalam pandangan mazhab kita Syafi'i, benda tu tak boleh. Sebab apa tu tuan? Sebab ada unsur gharar. Gharar ni ketidakpastian. Dia naik atas tu belum tentu lagi berapa biji buah kelapa yang dia boleh dapat. Jadi benda ini tidak jelas. Sedangkan kalau kita kata upah, okey. Kalau kita upah ikut masa contohnya, itu clear. Okey, kamu pergilah naik buah kelapa tu, setiap jam aku bayar kepada kamu RM10. Okay, naik 2 jam dapat RM20. Tapi kalau kita kata dekat dia, kau pergi naik buah kelapa ni, okey, dapat buah setiap 10 bagi 3 dekat aku. Dalam mazhab kita menganggap ini gharar. Kerana dia naik tu belum tentu buah kelapa ada. Sebab kalau dia naik tu belum tentu buah kelapa itu semuanya adalah, kita panggil dalam bahasa Arab panggil salih lah. Maksudnya semua buah kelapa tu baik, berisi dan boleh dimakan ataupun boleh dimanfaatkan. Boleh jadi naik tengok Allah, semua dah buah kelapa ni dipanggil kalau Kelantan panggil buahnya kotel. Maksudnya buah kosong. Maknanya buah kelapa yang bila kita tengok nampak macam buah, tapi bila kita pegang ringan, kita tahu isinya tak ada. Airnya dalam pun tak ada. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Begitu dia termasuk dalam konsep al-maisir ataupun gharar tadi. Kawan tu naik, susah payah naik. Tiba-tiba satu pokok tu dapat 5 biji je. Jadi kalau 5 biji bermaksud, kalau ikut asalnya, setiap 10 bagi 3. Maksudnya kalau ada 13 biji, barulah dia boleh dapat 3. Tapi kalau dia naik semua buah buruk, dia mungkin hanya dapat sebiji saja. Jadi maknanya, kalau ni ada sahabat kita tulis ini, kelapa komeng. Kelapa komeng ni maksudnya apa tuan-tuan? Buah kelapa yang tak ada isi. Jadi maka apa hasil yang boleh dapat? Susah payah dia naik atas, tiba-tiba semua dapat buah kelapa komeng. Okey? Jadi maknanya itu ada gharar. Jadi Islam tak mau macam tu. Dalam bab kita bila nak berinteraksi dengan orang dalam urusan harta ni tadi,
dia sepatutnya mendapat hak dia seperti mana yang secara jelas. Macam kita kata tadi, okey, kau naik setiap sejam aku bagi RM10 contoh. Itu clear. Dia buat 10 jam, dia buat maknanya kalau dia buat 8 jam dapat RM80. Jadi so itulah dia punya gambaran yang kita nak dapatkan tadi. Itu konsep dikatakan perjudian. Apa dikatakan perjudian ni bukan hanya main judi itu saja. Itu clear cut lah. Sebab itu judi. Tapi maisir, perjudian dalam transaksi harta ni maksudnya transaksi yang ada unsur tidak pasti. Unsur maknanya tak boleh dapat. Itu maknanya dalam bentuk jual beli, dalam bentuk al-ijarah tidak dibenarkan. Okey. Okey, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara ini dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, innamal khamr, innamal al-khamru arak, wal maisir judi, wal ansab pemujaan berhala, wal azlam mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Rijs. Ini al-azlam ni tuan-tuan maksudnya apa? Guna anak panah. Orang Arab dulu dia pakai anak panah. Macam kita main main dulu zaman saya kecil. Dulu kita pergi Mo Jutaria tuan-tuan ni yang pusing tu. Tapi yang tu dia tak pakai anak panah. Tapi orang Arab ni dia buat macam tu konsep macam tu, pusing panah. Dekat mana terkena anak panah tadi tu, maka itulah dia punya nasib ataupun dia punya ikutlah undi tadi tu kita katakan mengundi dengan batang panah tadi. Maka Allah kata fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhkan semua ini la'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Okey, mana dalam perniagaan ni tuan-tuan mengamalkan gharar ni tadi mungkinlah kita kata apa? Kita boleh dapat untung lebih. Profit kita mungkin lebih tinggi. Tapi Allah tidak redha dengan perbuatan itu. Okey? Jadi sebab tu Allah kata jauhkanlah diri kamu daripada perbuatan berkenaan al-khamar, arak, wal maisir, berjudi, wal ansab wal azlam, maknanya bertenung, memuja berhala, al-ansab, ada juga al-azlam ni memuja menilik nasib dengan menggunakan anak panah. Jadi ini adalah kata Allah rijsun min amali syaitan. Semua ini adalah racun. Semua ini adalah kotor daripada perbuatan syaitan. Dan perjudian yang dimaksudkan bukan sekadar pergi ke kasino ataupun bertaruh dalam permainan sukan. Ini juga tentu benda yang sangat penting lah. Mesti kita tengok bola, kita bet bersama. Ini mungkin berlaku. Pasukan bola yang kita sokong ataupun mungkin semalam 2 hari lepas tuan-tuan kita bertaruh siapa nak dilantik jadi Perdana Menteri. Kalau calon aku dilantik, kau kena bayar kat aku. Kalau calon kau terpilih, maka aku bayar dekat kau. Dan tuan-tuan, benda ni walaupun kadang-kadang benda yang sangat simple, tapi tuan-tuan, kita tak boleh buat main dengan judi. Kadang-kadang simple tu, bukan bayar, dia tak bet dengan duit, dia bet dengan belanja minum. Kalau pasukan aku sokong ni menang game, aku belanja kau minum game. Tapi kalau pasukan yang aku sokong menang, kau kena belanja aku game. Menang game itu kau kena belanja aku teh tarik. Simple je tu, hanya sekelas teh tarik. Tapi tuan-tuan, itu tetap al-maisir, tetap ada unsur judi di situ. Haram untuk kita nak terlibat. Jadi sebab tu dia kata bukan hanya pergi kasino, pergi main judi, masuk kedai damacai, kedai 4 nombor ekor dan sebagainya. Bukan itu saja. Tapi ia juga meliputi urusan harta yang lain. Dan dia kata di antara perkara lazim yang berlaku pada masa kini ialah mengambil insurans konvensional. Ini jelaslah kita pernah bincang beberapa kali dah, tuan-tuan. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam insurans, kontrak dia adalah kontrak jual beli. Dia sangat jauh beza dengan takaful. Takaful kontrak dia adalah menyumbang, contribution. Dia tak panggil premium, dia panggil contribution, sumbangan. Jadi setiap peserta bersetuju untuk contribute dalam satu satu fund, satu tabung
dan sekiranya berlaku sesuatu perkara musibah seperti mana yang dipersetujui dalam kontrak itu, maka dia akan diberikan pampasan, diberikan ganjaran. Jadi itu konsep bezanya. Tapi dalam konsep insurans, kontraknya adalah kontrak jual beli. Jual beli untuk sesuatu yang apa? Sesuatu yang belum pasti dia boleh dapat ataupun tidak. Ini ada sahabat tanya pasal muka surat. Muka surat 48. Kita sedang baca muka surat 48. Jadi dia kata, bila kita ambil insurans konvensional dengan kontraknya adalah kontrak jual beli, sedangkan benda itu tidak pasti boleh dapat ataupun tidak, maka itulah ulama semasa tutup buka kitab-kitab silam memanglah tak berjumpa dia punya penceritaan tentang surah sedemikian bentuk dalam konsep amalan insurans konvensional sekarang. Okey. Tetapi ada penjelasan tentang prinsip yang dikatakan apa tadi itu. Jadi sebab itu ulama contemporary majority walaupun bukanlah 100% tapi majority boleh dikatakan more than 95% mengatakan insurans konvensional itu adalah haram kerana adanya unsur gharar ataupun yang dikatakan tadi itu ada unsur perjudian dan ketidakpastian. Sebab orang main judi ni tuan-tuan, dia punya apa persamaan antara gharar dalam transaksi dengan main judi ini tadi? Ketidakpastian. Kita main judi ni tuan, kita bukan tahu lagi kita boleh menang ke tidak, letak duit kat depan. Okey. Jadi sebab itu dia kata di sini unsur konvensional itu jelas dalam ijtihad ulama semasa. Okey. Disebut situ explain terdapat juga produk insurans konvensional menjanjikan bayaran balik premium. Tak apalah tuan-tuan, yang ni saya rasa tuan-tuan boleh baca di dalam kitab yang tuan-tuan ada tu. Sebab kita nak tepat tuan-tuan macam Ustaz Wali sebut di awal tadi, kerana kita nak cuba pastikan kitab ni boleh kita tamat sebelum Disember. Kita tak banyaklah 3 bulan je sebenarnya. Okey, 3 bulan saja lagi. 3 kali je kita berjumpa. Itulah September, Oktober, November, 4 bulan. 9, 10, 11, 12. 4 bulan lagi kita nak habiskan. Jadi ada benda yang tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh bacalah. Okey. Okey, yang keempat. Okey, 4 daripada 6 sumber harta yang batil ini. Okey, sumber yang keempat yang batil ialah rasuah. Rasuah ni tuan-tuan adalah satu perkara yang dilarang oleh syarak. Bahkan kalau kita tanya dalam hari ini pun tuan-tuan, atau orang manusia secara fitrahnya tak boleh menerima rasuah itu sebagai satu perkara positif. Okey, kerana dengan rasuah ni tuan-tuan, dia boleh menyebabkan berlakunya kemudaratan kepada orang lain. Dengan ambil rasuah, undang-undang tidak dikuatkuasakan. Dengan mengambil rasuah, tugas tidak dijalankan dan sebagainya seterusnya. Okey, haram rasuah ni adalah haram berdasarkan kepada keterangan Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW telah melaknat pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana tanpa pemberi tidak akan ada penerima. Tanpa penerima, pemberi tidak akan berjaya untuk memberi rasuah. Jadi sebab itulah dalam bab ini tuan-tuan Islam berlaku adil. Kita hari ini tuan-tuan kita nampak salah hanya kepada penerima rasuah. Tapi kita tidak melihat juga kepada pemberi rasuah. Ya, pemberi rasuah ini juga yang patut patut untuk kita beri hukuman yang lebih keras kepada orang yang memberikan rasuah. Kerana tanpa pemberi tidak akan ada penerima. Ya. Dan begitu juga tanpa penerima tidak akan ada orang yang memberi rasuah. Jadi kita jangan jadikan itu sebagai satu budaya. Dan hadis ini jelas. Rasulullah kata Allah laknat ar-rashi pemberi rasuah dan juga wal murtashi penerima rasuah. Okey. Cuma di sini tuan-tuan beliau cuba nak bezakan ada 3 perkara. Hadiah. Kita kena faham. Sebab ialah kadang-kadang ada orang dalam bab rasuah dia kata, okey saya bukan bagi rasuah, saya nak bagi hadiah. Saya bukan bagi rasuah, saya nak bagi hadiah. Okey, dia kata perlu dibezakan. Yang pertama hadiah. Hadiah adalah harta yang diberi tanpa disebabkan oleh apa-apa. Tanpa apa-apa kedudukan ataupun pekerjaan, sama ada sebelum, semasa atau sesudah ia diberikan. Maka saling memberi hadiah itu memang sangat dianjurkan dalam agama. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut,
Ya, tahadau tahabbu. Maknanya apabila saling bertukar, Nabi suruh ni. Tahadau ni maksudnya Nabi kata salinglah bertukar hadiah. Okey tuan-tuan ya. Hadiah ni tak semestinya benda-benda yang mahal-mahal. Benda yang besar-besar. Benda kecil-kecil je. Hadiah pen, hadiah apa kata tu. Jadi hadiah ni akan mewujudkan kasih sayang. Tetapi ingat, kita beri hadiah bukan kerana apa-apa kepentingan dan kedudukan. Jadi kita beri hadiah itu kerana atas dasar untuk menggembirakan orang yang menerima hadiah. Itu dapat ganjaran besar daripada sisi Allah. Allah juga akan gembirakan hati kita. Itu satu. Kemudian dia kata apa? Bukan kerana kedudukan, diberi kepada siapa pun. Jadi maknanya apa nama tu, kita kena bezakan ya. Jadi kalau setakat beri hadiah tak apa. Tapi persoalannya kalau kita ada kepentingan, dia tekankan hadiah tanpa kedudukan atau kepentingan. Jadi kalau kita bagi hadiah dengan orang yang ada kepentingan dengan kita, maka kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Ya. Dan begitulah juga kalau kita nak menerima hadiah. Kita kena berhati-hati. Ya, kalau dia berkait dengan urusan tugas kita, kedudukan kita, jawatan kita, maka tidak wajar untuk kita menerima hadiah. Kerana dalam satu hadis, kalau kita satu hadis yang kita apa nama tu biasa dengar, hadis juga hadis yang sahih, Nabi kata memberi hadiah kepada orang yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab dia, itu adalah satu ghulul. Ya, ghulul ni maksudnya satu kezaliman yang kita buat. Maksudnya kita menzalimi dia, menyebabkan dia tidak boleh mempraktikkan keseluruhan integriti dia. Kita bagi hadiah dekat dia, sedangkan dia ada kepentingan dengan kita. Jadi dia pun terfikir, dia kalau untuk berlaku adil, sepatutnya dia tak beri benda tu kepada kita. Tapi dia fikir, kalau aku tak bagi kat dia, sedangkan dia dah bagi hadiah kat aku. Jadi dia menyebabkan dia rasa serba salah. Jadi sebab tu kata Nabi, kita beri hadiah kepada orang yang berkepentingan itu, maka itu adalah ghulul. Ya, kita telah satu kezaliman dan sebagainya. Jadi sebab tu hadiah boleh, tapi ingat jangan dikaitkan dengan kedudukan, tugas dan sebagainya. Yang kedua, upah. Okey, kita juga kena lihat ya, upah dengan rasuah berbeza. Tetapi kita kena ingat bahawa ada masanya upah yang kita anggap sebagai upah tu, dia sebenarnya adalah rasuah. Okey, contoh dia kata apa? Harta yang diberi untuk satu kerja yang dilakukan. Itu prinsip umum upah. Kita bagi kepada seseorang di atas kerja yang kita suruh dia buat. Macam inilah runner contohnya. Okey, kau pergi hantar dokumen ni dekat jabatan sekian, aku bayar kau RM10. So itu runner. Upah yang benar, tak ada masalah. Disebutkan juga sebagai gaji, disebutkan juga sebagai bayaran, ganjaran, allowance dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita dapat gaji bulan-bulan tu upah. Organisasi, company, upah kita buat kerja dia. Okey, cuma guna istilah upah ni dia bunyi tak sedap sikit lah. Tapi kita panggil gaji, kita panggil emolument, kita panggil ganjaran, allowance dan sebagainya. Memberi upah sebagaimana yang dipersetujui sebelum sesuatu kerja dilakukan adalah wajib. Macam tadilah. Bila dia sanggup terima ni tuan-tuan, akad upah tuan-tuan belajarlah dalam matalah Al-Badrain dulu, Al-Ijarah. Itu adalah akad yang mulzim, wajib. Wajib kena patuhi. Apa dia tuan-tuan? Caranya ialah, katakanlah tadi, okey, kita kata kepada seorang runner, okey, kau pergi hantar ni dokumen ni ke pejabat sekian-sekian-sekian, aku bayar kau RM50. Runner ni, okey, saya setuju untuk hantar dokumen ni ke pejabat sekian-sekian dengan bayaran RM50. Dia pun ambil dokumen, ambil duit, dia pun pergi. Dalam perjalanan motor dia rosak. Sedangkan dokumen tu katakanlah dia bersetuju untuk diserahkan sebelum pukul 5 petang hari ni, sebab tarikh tutup tender hari ni. Okey, tak ada masalah. Dia untuk kita kata tadi, okey, dia sebagai penerima tu, dia wajib kena cari orang ganti, tolong pergi hantar, mesti sampai sebelum pukul 5 seperti yang dia kata. Dia panggil al-ijarah. Sewa yang memberikan satu implikasi tanggungjawab kepada orang yang sanggup untuk menerima. Ya. Okay. Jadi dia kata upah ni dan Islam menekankan wajib untuk kita bayar upah dengan sempurna kepada orang yang telah kita lantik tadi. Kerana dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya,
Kata Nabi, salasatun ana khasmuhum. Ini kata Nabi bahawa Allah berfirman. Okay. Salasatun, ada 3. Ana khasmuhum yaumal qiyamah. Aku akan memusuhi mereka ataupun aku menjadi musuh kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Iaitulah seseorang yang telah berjanji di atas namaku kemudian dia khianat. Dia akan sumpah, wallahi aku akan gini, tapi akhirnya dia khianat kepada sumpah. Jadi Allah kata aku akan menjadi musuh dia. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Seorang lelaki yang menjual seorang lain yang merdeka, yang maknanya bukan hamba, dan dia memakan hasil. Ini tuan-tuan, kita hari ini di Malaysia kita ada anti undang-undang anti pemerdagangan manusia, human trafficking. Okey, human trafficking. Okey, kita ada undang-undang itu. Trafficking ni maksudnya apa tuan-tuan? Dia pergi ambil pendatang daripada luar, datang di sini dia jual. Ni saya pernah dengar cerita ni tuan-tuan ya. Contohnya macam pendatang Rohingya. Dibawa masuk daripada utara ni tuan-tuan, daripada sempadan Malaysia Thailand, sempadan Kedah dengan Thailand. Bawa masuk melalui kawasan-kawasan sempadan di hutan-hutan. Masuk tuan-tuan, kemudian dia bawa. Dia pergi jual. Jual lah tuan-tuan, sebab dia akan pergi jumpa dengan orang-orang kontraktor contohnya yang buat kerja kontraktor besar ni yang perlu kepada pekerja. Okey, setiap orang 2,500. Okey, jual. Jadi tuan-tuan, kontraktor ni bila dah bayar 2,500 dekat ni lah, ejen ni, syndicate ni, kawan ni bekerja mungkin 3-4 bulan tak bayar gaji. Tak dibayar gaji sebab apa? Nak tanggung yang dia dah bayar tadi tu. Nanti pula kawan ni pula bila habis saja projek dia pergi jual kat orang lain pula. Bahkan kes yang berlaku tuan-tuan, yang kadang-kadang tak bayar gaji pun. Bekerja, langsung tak bayar gaji, elok dekat nak habis projek, dia pun call immigration, suruh datang rush, ambil pekerja, tangkap, pergi letak di depo. Pati. Dia tak perlu bayar gaji pun dekat dia orang. Tuan-tuan, ini adalah perbuatan zalim. Jadi, yang kedua kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku akan menjadi musuh kepada orang yang jual orang yang merdeka, makan hasil. Dan warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ujrah. Aku akan menjadi musuh kepada seseorang yang mengupah seorang yang lain untuk melakukan satu kerja, fastawfa minhu, dan orang itu telah memenuhi janji dia. Tetapi walam yu'ti ujrah, dia tidak membayar upahnya. Kawan tu dah buat siap semua, dia tak mau bayar upah. Ya, dan sedangkan kawan tu dah menunaikan apa yang dijanjikan. Jadi tuan-tuan, itu adalah upah. Upah dalam Islam tak salah secara umum, tapi kalau kita pergi upah orang yang memang sepatutnya itu kerja dia, dia adalah katakanlah kerani yang menguruskan permohonan. Ini saya pernahlah mendengar rungutan seorang rakan yang menjadi seorang pegawai PTD lah. Masa ni saya masih ingat zaman awal-awal, zaman bujang dululah tuan-tuan, awal-awal bekerja. Beliau ni bekerja pada waktu itu peringkat awal, mula-mula masuk bekerja sebagai pegawai PTD. Dia pergi bekerja di satu agensi yang terlibat dalam pelesenan kapal, tuan-tuan. Jadi dia kata apa? Dia walaupun dia pegawai, penolong pengarah, penolong setiausaha, tapi dia kata kerani itu lebih berkuasa daripada dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tadilah, ini sudah menjadi rahsia umum tuan-tuan ya. Kadang-kadang kerani inilah yang menentukan fail siapa yang akan dibawa masuk ke dalam bilik pegawai untuk diluluskan, untuk ditandatangan dan sebagainya. Jadi, maknanya ada orang pergi bayar upah kepada kerani ini untuk susun fail dia tu supaya masuk cepat dan sebagainya. Padahal itu kerja dia. Kerja dia adalah untuk menyusun fail, maknanya untuk meneliti permohonan, layak tak layak, penuhi syarat ataupun tidak. Kalau dah clear, dialah yang akan bawa masuk fail tu untuk bos tanda tangan. Jadi maksudnya dia pula pergi ambil upah. Siapa nak masuk cepat, siapa nak dapat kelulusan cepat, kena bayar. Kononnya upah. Jadi itu adalah rasuah, tuan-tuan, ya. Kerana kita sepatutnya
itu adalah tugas dia, tanpa perlu dibayar apa-apa, dia yang bertanggungjawab untuk susun fail dan sebagainya. Ya. Okey, yang kemudian yang ketiga termasuk dalam mencari apa nama tu harta yang batil ini dalam yang ketiga daripada apa nama tu bab rasuah ni tadi dia kata rasuah. Rasuah maknanya secara jelas lah. Macam tadi tu maknanya dia ada grey area antara hadiah dengan rasuah. Ada grey area antara upah dengan rasuah. Tapi sekarang ni memang clear cut rasuah ni. Iaitulah harta yang diberikan sebagai hadiah kepada seseorang yang memiliki kedudukan ataupun pekerjaan yang melibatkan kepentingan orang ramai. Jadi melibatkan kepentingan orang ramai. Kepentingan orang ramai di sini bukan hanya melibatkan kerajaan pada ni, dia kata boleh jadi kepentingan orang kampung, kepentingan satu bandar, kepentingan satu komuniti penduduk, persatuan penduduk sebagai contoh. Kepentingan satu kaki tangan di sebuah pejabat, kepentingan syarikat, sekolah, kolej, persatuan ataupun yang lebih besar of course lah kepentingan negara. Maka kedudukan ataupun pekerjaan yang dimaksudkan itu boleh jadi ketua kampung ataupun mungkin imam surau. Kan contohnya bila sampai bulan Ramadan, nak pilih siapa sebagai caterer untuk membekalkan makanan bagi majlis buka puasa, membekalkan makanan untuk majlis moreh, membekalkan makanan untuk qiyamul lail. Jadi itu kepentingan. Jadi kalau imam surau tadi diberikan duit oleh caterer yang mungkin juga nak masuk tender ataupun yang approach surau untuk supply apa nama tu kita katakan untuk cater dia punya keperluan makanan sepanjang Ramadan, dia pergi bagi duit ke kawan tu supaya orang tu terima dia untuk membekalkan makanan tu tadi. Maka itu rasuah. Ya, okey. Bilal masjid, penyelia jabatan, guru pun tuan-tuan boleh berada pada risiko terlibat dengan rasuah. Sebab itulah tuan-tuan kenapa dahulu pihak Kementerian Pendidikan melarang penggunaan buku kerja. Kerana sebelum daripada terbitnya arahan itu, buku kerja ni digunakan secara berleluasa di sekolah. Jadi apa yang berlakunya, ada supplier daripada penerbit buku-buku kerja ni tuan-tuan. Dia pergi approach cikgu. Dia kata dekat cikgu, kalau sekolah atau kalau cikgu boleh apa nama tu approve buku ni untuk digunakan oleh murid-murid di sekolah cikgu, maka saya bagi 30% dekat cikgu commission. Jadi maknanya akhirnya cikgu ni tadi dia pilih buku untuk sebab akhirnya buku itu akan diwajibkan untuk dibeli oleh murid. Jadi maksudnya itu mendatangkan apa keuntungan yang kita katakan apa tuan-tuan, mana terjamin. Jadi kerana itu akhirnya ada penerbit, maknanya cikgu akhirnya tuan-tuan memilih buku teks bukan kerana kualiti kandungan latihan yang diberikan dan sebagainya, tapi kerana komisen tinggi yang diberikan. Jadi sebab itu akhirnya kementerian buat keputusan tak boleh mewajibkan penggunaan buku kerja apa nama tu di sekolah tadi. Kerana akhirnya cikgu dia maknanya terdedah kepada risiko terlibat dengan rasuah. Ya. Pentadbir sekolah, tender kantin sebagai contoh. Tapi kita juga masjid, macam-macam lagi lah, boleh. Jadi tuan-tuan dia kata di sini, pengurusi pertubuhan, pengurusi persatuan penduduk, menteri, hakim dan sebagainya, boleh. Okay. Saya pernah mendengar seorang rakan, dia kata dengan terkejutnya, dia pergi present satu proposal kepada menteri. Ini zaman lah, menteri itu pun dah meninggal lah. Tak apa tuan-tuan, bukan kita nak memburukkan sesiapa, bukan kita nak ni apa, cuma ambil pengajaran. Sebab tu saya maknanya tuan-tuan tak perlu tanya siapa orang itu dan sebagainya. Cuma saya nak sebut bagaimana dia dengan sekumpulan rakan ni ada satu idea lah, satu proposal, satu projek untuk ni bagus untuk apa nama tu untuk ni lah melibatkan apa nama ni penerokaan, memanfaatkan tanah ni tadi tuan-tuan, maksudnya untuk ditanam dengan sekian dapat. Dia pergi offer, dia pergi present lah, dia dijemput untuk memberikan apa nama tu presentation. Jadi kata di depan menteri dia present apa semua sekali, dan sekali at the end, okay, the conclusion menteri kata okay, it's a brilliant, a good idea, okay, you can proceed, no problem, you just give me 1 million.
Ya, maknanya bagi dia okey tak apa, aku boleh luluskan apa idea bagus semua. Tapi maksudnya untuk kamu nak dapat nak dapat laksanakan idea kamu ini, just give me 1 million. Maknanya tak apa segan silu, tuan-tuan, ya. Itu kita katakan maknanya benda tu menjadi sejarah lah, tuan-tuan, ya, menjadi sejarah. Okey. Jadi maknanya kita elakkanlah daripada terlibat dengan itu, dan dilarang untuk memberikan apa-apa harta ataupun hadiah kepada orang-orang yang berada pada kedudukan berkepentingan. Maksudnya dia adalah orang yang meluluskan. Dia adalah orang yang berada pada kedudukan sebagai decision maker, membuat keputusan. Maka dia kata apa? Hadis Nabi mengingatkan hadayal al-ummalu ghulul. Hadiah kepada para pekerja itu adalah pengkhianatan. Ini tadi saya dah sebutkan benda yang Nabi kata ghulul. Orang tu orang yang berkepentingan. Dia memang ada tugas dia dan ada kuasa dia. Kita beri hadiah kepada dia dalam menjalankan tanggungjawab sebenar dia itu, maka kata Nabi itu adalah ghulul. Ya, satu pengkhianatan, satu kezaliman. Dan saya rasa masa kita tak panjang. Tuan-tuan ni saya nak habiskan sebab bab rasuah ni agak panjang sikit ni, tuan-tuan ni sebutkan di sini. Okey, kita habiskan yang ni. Jadi dia kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu menerangkan istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati bani Sulaim yud'a ibn al-Latabiyyah falamma jaa hasabahu qala hadha malukum wa hadha hadiyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. Tuan-tuan, satu hari Rasulullah telah melantik seorang lelaki untuk memungut zakat. Sadaqati Bani Sulaim, maksudnya zakat daripada satu kabilah, nama dia Bani Sulaim. Yud'a ibn al-Latabiyyah. Maknanya lelaki itu adalah lelaki yang apa nama tu? Bernama inilah yang apa nama? Dipanggil dengan Ibnul Latabiyyah, nama orang. Kalau majah bila dia datang, ya, dia datang mana lepas pada dia pergi laksanakan tugas yang Nabi suruh dia pergi pungut zakat daripada Bani Sulaim tadi, dia pun datang bawa harta, bawa kepada Nabi. Ja'a hasabahu, maka dia pun kiralah mana kutipan dia bawa tadi tu. Okey, dia pun kira. Okey. Dia pun kata, okey, hadza malukum. Ini adalah kutipan yang diberi, maknanya yang kamu tugaskan untuk aku pungut, iaitu zakat daripada Bani Sulaim. Wa hadza hadiyah. Dan ini pula adalah hadiah. Jadi mana dia kata tu, macam okey, ini zakat yang orang bayar untuk Rasulullah. Dan ini hadiah yang mereka beri kepada aku. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun kata kepada dia, fahalla jalasta fi baiti abik wa ummik. Okey, maknanya kalau kita bahasa mudah kita, Nabi bertanya, okey, macam inilah. Kalau kamu duduk di rumah mak ayah kamu, mana duduk rumah mak ayah engkau, tanpa keluar pergi apa nama tu kutip zakat seperti mana yang aku suruh engkau untuk buat ni, hatta ta'tiyaka hadiyatu in kunta sa. Mana kalau kamu betul lah, in kunta sadiqan di akhir tu, makna Nabi macam Nabi nak kata, kalau betul-betul lah kamu ni, cuba fikir, kalau kamu duduk rumah mak ayah kamu, tanpa keluar pergi collect zakat seperti mana yang aku telah suruh kamu tadi itu, maka hadiah tu akan datang kepada kamu. Mereka akan beri hadiah kepada kamu. Maka of course jawapannya, tuan-tuan, dia tak akan dapat apa-apa pun. Jadi sekarang ni, orang Bani Sulaim itu beri hadiah kepada dia kerana dia telah menjalankan tugas sebagai pemungut zakat bagi pihak Nabi. Mana dia amil. Sedangkan dia sebagai amil, dia berhak dapat 12.5%. 1/8. Jadi maksudnya Nabi dah beri dah kepada dia. Nabi dah ada upah untuk dia kerana dia sebagai amil, maka Nabi beri hak dia 1/8. Bila dia menjalankan tugas bagi pihak Nabi pergi pungut zakat daripada Bani Sulaim.
Tapi sekarang dia bawa balik, bawa zakat, yang mana daripada zakat itu dia akan dapat 1/8, kemudian dia kata, yang ini hadiah yang diberikan oleh Bani Sulaim kepada dia. Maka, summa khatabana, Nabi bangun. Dan Nabi beri khutbah ucapan kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu. Fahamidallah wa athna alaihi, dia mana sebut alhamdulillah dan sebagainya. Nabi berkhutbah. Summa qala amma ba'd. Okay. Fa inni astamilu rajula minkum 'ala al-'amali mimma wallani Allah fayati fayaqul. Rasulullah kata, aku telah mengupah seorang lelaki daripada kamu untuk melakukan satu kerja yang mana Allah perintahkan ke atasku untuk melaksanakannya, iaitu pungut zakat. Itu salah satu daripada tugas Nabi, memungut zakat daripada orang yang wajib menunaikan zakat untuk diagihkan kepada asnaf. Jadi kata Nabi, aku pilih seorang, tiba-tiba dia datang kepada aku, fayati fayaqul, lalu dia berkata, hadza malukum, okey, ini harta kamu, maksudnya ini zakat yang telah dibayar untuk kamu seperti mana yang kamu suruh aku pergi collect. Wa hadza hadiyatun uhdiyat li, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepada aku. Mana Nabi kata, lelaki ni kata, okey, ini zakat yang aku kutip untuk kamu, dan ini hadiah yang diberikan kepada aku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tihi hadiyatan. Nabi tanya soalan yang benda yang sama Nabi kata kepada lelaki tadi tu. Nabi pun tanya kepada yang audien yang lebih ramai, adakah kalau sekiranya dia duduk di rumah mak bapak dia, maka hadiah itu akan datang kepada dia? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la ya'khudhu ahadum minkum syai'an, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya, illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah, kecuali di akhirat nanti apabila dia berjumpa Allah, dia akan membawa apa yang diambilnya. Itu satu riwayat kata dia akan junjung harta yang diambil dengan jalan yang salah. Jadi maksudnya tuan-tuan, mafhum daripada hadis ini, dia tak boleh ambil hadiah yang diberikan kepada dia sebagai ambil komisen tu tak boleh lah sebenarnya. Pemungut zakat tadi itu. Kerana dia sudah pun dibayar upah yang dikatakan 1/8 tadi. Sebagai seorang amil, dia berhak untuk mendapat 1/8. Jadi kerana itulah, di sini ada hadiah itu, akhirnya, kalau kita tengok dalam riwayat hadis ni, kita pergi kepada perbahasan panjang daripada hadis ini, maka akhirnya harta yang diberikan sebagai hadiah itu juga akhirnya diletakkan di dalam Baitul Mal. Jadi maksudnya apa? Islam, daripada hadis ini dapat kita fahami, Islam melarang untuk kita memberi hadiah kepada orang yang menjalankan tugas yang mana dia sendiri telah pun diberikan upah. Okey, tuan-tuan ya. Jadi maknanya satu benda yang perlu kita berhati-hati lah. Sama ada kita nak memberi hadiah ataupun kita sebagai seorang petugas, maksudnya seorang yang ada jawatan, bekerja, dibayar upah untuk melaksanakan, kita ambil hadiah pula di atas kerja yang kita buat. Dia sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Itulah. Jadi Rasulullah melarang lelaki itu mengambil upah ni tadi. Okey. Dan Islam, saya nak baca terus tuan-tuan, walaupun masa sebenarnya cukup, tuan-tuan pukul 11 nak mulakan sesi yang kedua. Sekejap yang saya nak ambil. Islam melarang pemberian hadiah kepada orang yang memiliki kedudukan ataupun pekerjaan yang melibatkan kepentingan orang ramai, kerana secara halus hadiah tersebut akan memberi kesan yang mempengaruhi sikap di antara pemberi dan penerima. Menyebabkan seseorang itu, mana yang menerima tadi itu, dia rasa serba salah. Kalau aku tak luluskan permohonan dia, alah, dia dah bagi hadiah ke aku. Sedangkan mungkin permohonan itu tidak layak. Ataupun kalau kita katakan terdapat pelbagai pemohon, ada yang meritnya lebih tinggi. Jadi maksudnya apa? Ini katakan mempengaruhi sikap penerima ni tadi. Sekalipun pemberi mungkin memiliki tujuan untuk berterima kasih ataupun dengan tujuan untuk menjalin silaturahim tanpa disedari dalam masa terdekat ataupun jauh, maka ia tetap akan memberi kesan yang bakal mempengaruhi sikap di antara pemberi dan juga penerima. Pemberi pada suatu hari nanti mungkin mengharapkan daripada penerima sesuatu yang bukan haknya. Ataupun penerima pada suatu hari nanti mungkin menyerahkan sesuatu yang bukan haknya kepada pemberi. Jadi ini possibility. Sebab itu Islam ni tuan-tuan, Islam bersifat mencegah. Preventif. Ya, apa usaha yang dilakukan oleh Islam bersifat preventif, pencegahan. Sebab ialah dia kata, oh, aku tak ada, dia memang cukup syarat. Jadi aku luluskan, bukan kerana hadiah yang dia beri. Oh, pada waktu itu
berkemungkinan nanti akan ada masa mungkin dia akan datang, ya, dalam keadaan pada masa depan mungkin syarat tak cukup. Tapi disebabkan oleh pemberi ini tadi, penerima hadiah ni tadi, memikirkan tentang hadiah. Ni kalau aku lulus ni, walaupun dia syarat tak fulfill 100%, tapi kalau aku lulus ni dapat hadiah ni. Jadi itu untuk maknanya perkara yang akan bakal timbul, maka sebab itu Islam kata jangan sekali-kali. Maka inilah yang dimaksudkan sebagai rasuah. Oleh itu, janganlah memberikan apa-apa hadiah kepada orang yang memiliki kedudukan ataupun pekerjaan yang melibatkan kepentingan anda. Sebaliknya, ucapkanlah terima kasih atas usahanya yang baik dan berdoalah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkannya ganjaran yang baik di dunia dan akhirat. Jika anda adalah orang yang memiliki kedudukan atau pekerjaan yang melibatkan kepentingan orang ramai, jangan menerima apa-apa hadiah yang diberikan oleh orang yang berada di bawah urusan anda. Ini tuan-tuan peringatan bersama untuk kita. Kalau kita berada pada kedudukan as a decision maker yang melibatkan kepentingan orang ramai, elakkan untuk terima. Jika anda diberi hadiah, tolaklah ia dengan penjelasan yang hikmah. Seandainya anda tidak memiliki ruang untuk menolak, maka ambillah hadiah itu, tetapi dengan segera hendaklah menyerahkannya kepada Baitul Mal ataupun mana-mana kebajikan, mana-mana badan kebajikan bagi kegunaan orang awam. Bukan untuk kegunaan peribadi. Okey. Jadi contohnya di sini dibawa ini contoh hubungan antara seorang pelajar dengan pensyarah. Ya betul. Saya tak nafikan tuan-tuan ya. Zaman dulu ni ada pelajar-pelajar especially yang postgraduate lah tuan-tuan ya. Beri hadiah itu dan ini. Jadi itu akan sebab apa? Sebab dia akan menimbulkan perasaan ni. Kalau aku bagi markah rendah, nanti dia dah bagi hadiah ni. Jadi itu akan menyebabkan kita buat keputusan kita katakan yang tidak objektif. Jadi tuan-tuan sebab itulah Islam melarang melibatkan hak. Okey, jadi tuan-tuan saya rasa kita berhenti setakat itu, masa sudah tidak mengizinkan ya. Jadi bulan depan kuliah kita akan sambung pada perkara yang kelima daripada 6 sumber harta yang batil ini. Itulah hasil daripada perkara yang haram hukumnya. Okay, saya tulis di sini. Saya rasa ada beberapa soalan yang ditanya. Sekejap lagi saya akan lihat ya. Okey, baik. Okey, saya nak pergi kepada soalan sekejap tuan-tuan ya. Okey, ada beberapa soalan. Okey, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kau lulus lesen motor, aku belanja makan. Wujudukkah unsur gharar? Di sini tak ada gharar, tidak ada maisir di situ. Dia sebab apa? Sebab satu pihak saja. Itu sebagai satu ganjaran ataupun kita kata satu hadiah lah. Nak motivate dia, okey. Kalau kau lulus lesen motor, aku belanja. Tapi yang wujud unsur gharar ni bila dua pihak. Okey, mana bersama-sama. Okey, contohnya kita kata pergi test motor. Okey, kalau kau lulus test hari ni, aku belanja kau. Tapi kalau aku lulus, dia macam kalau lulus motor ni kalau kita sama ni lain. Tapi dia betting ni macam tengok bola. Okey, ya. Dia yang ni sokong tim A, yang ni sokong tim B. Sebab dalam isu test lesen ni dia tak ada kemungkinan lulus satu mesti fail tak. Tapi kalau macam main bola ni, dia memang akan ada satu pasukan akan menang. Ataupun kalau seri itu kita kata kalau bukan pada ni, jadi bermaksud kalau seri itu tidak. Tapi maksudnya dia biasa ada satu keputusan yang satu untung satu rugi. Jadi maknanya macam okey, kalau tim kau menang, okey, tim kau menang aku belanja. Kalau tim aku menang kau belanja. Itu maisir lah. Walaupun kita tengok benda simple je. Ya, benda simple. Okey, seterusnya salam Ustaz. Okey, waalaikumsalam. Apakah dikira memberi rasuah sekiranya untuk mendapatkan kelulusan satu permohonan kita terpaksa membayar kepada pegawai yang berkenaan? Ya, rasuah lah. Walaupun kita sudah mengikut prosedur yang sepatutnya tapi tanpa bayaran permohonan kita tidak diluluskan. Itulah realiti yang kita hadapi sekarang. Cuma ada bahasan-bahasan daripada kalangan fuqaha lah tuan-tuan ya.
kalangan para fuqaha. Sebab fuqaha ni dia tengok layer atas sajalah. Kalau tasawuf tu dia tengok layer dalam juga. Jadi dia kata macam ni, maknanya benda itu adalah hak kita. Ya, benda tu adalah hak kita. Macam tadilah yang disebutkan oleh sahabat yang bertanya. Maksudnya kita dah fulfill semua. Ya, prosedur dah fulfill, requirement kita fulfill. Tapi cumanya satu benda, tak bayar tak dapat kelulusan. Jadi maksudnya hak kita dinafikan secara zalim. Jadi bermaknanya kita terpaksa bayar itu untuk mendapat sesuatu yang memang kita berhak. Jadi ulama kata atas dasar terpaksa tadi itu. Tapi perbuatan dia makan rasuah itu tetap salah. Tapi cuma kita itu terpaksa bayar kerana kita dizalimi. Kita dalam konteks dizalimi. Sedangkan kita berhak untuk dapat. Okay, kita fulfill semua macam tuan sebutkan di sini, prosedur fulfill, requirement fulfill. Cumanya syarat tambahan di situ yang tak tertulisnya ialah mesti bayar duit. Maka pada waktu itu sebahagian fuqaha mengatakan harus disebabkan atas keterpaksaan kita tadi itu. Kerana sistem yang rosak diamalkan, maka kita terpaksa bayar. Ya, tapi kalau kita tak penuhi syarat, kita tahu kita kalau follow betul-betul prosedur memang kita tak boleh dapat. Tapi cumanya dalam sistem mengatakan ataupun dalam praktisnya kata bayar duit walaupun tak cukup syarat boleh dapat. Yang tu salah, tetap salah kita memberi. Ya, tetap salah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, sebagai ibu menjaga anak dalam pantang, anak-anak berkenaan memberi setiap bulan tanpa gagal. Patutkah saya menerima lebih bayaran sedangkan tugas menjaga dalam pantang itu tugas seorang ibu? Sebenarnya jaga anak dalam pantang ni tidak tercatat sebagai tugas yang wajib mesti dilaksanakan. Okey. Yang ini yang kita sebutkan tadi ini sebagai tugas dengan jawatan dibayar gaji. Ni kalau contohnya kita katakan antara suami dan isteri, dia tidak adalah unsur rasuah seperti mana yang kita bincangkan dalam konteks memegang jawatan yang menjaga kepentingan awam. Jadi macam puan ya, sebagai seorang ibu menjaga anak dalam pantang itu hanyalah sebagai orang kata apa, sifat rahmah seorang ibu, kasih sayang seorang ibu. Kalau mak tak jaga anak dalam pantang pun tak ada masalah. Ya, tidak masalah sebab kalau kita tengok di sini maknanya bila dia dah kahwin, ya, dia adalah di bawah tanggungjawab suami dia. Sebenarnya puan boleh minta daripada suami dia, minta allowance sebab puan telah menjaga isteri dia dalam pantang. Sebab hari ni tuan-tuan, saya rasa kalau orang bukan Melayu, mereka ada confinement house, tak silap saya lah, dia ada confinement services. Kena bayar. Sebab saya pernah dengar daripada rakan-rakan di pejabat yang bukan Melayu, yang kena bayar sampai 3,000, 4,000, bahkan ada package yang ni lagi sampai 8,000 pun ada. Dia datang jaga di rumah dalam tempoh pantang itu dan sebagainya, dia begini. Jadi maksudnya tanggungjawab untuk menjaga isteri yang bersalin ni sebenarnya tanggungjawab suami. Jadi puan lakukan itu sebagai sebagai belas ihsan seorang ibu kepada anak, tidak ada masalah, ya. Dan kemudian pula anak yang memberikan katakan setiap bulan tanpa gagal itu pemberian dia. Pemberian dia sebagai anak. Maknanya ataupun dia berikan nafkah sebagai contohnya sebagai ni. Jadi maksudnya kalau dia beri lebih tadi itu, adakah mungkin puan rasa bersalah sebab jaga dia dalam pantang maka dapat lebih itu tak, itu tidak sama dengan apa yang kita bincangkan tadi itu. Sebab hubungan anak dengan ibu, suami dengan isteri dia berbeza dengan hubungan yang kita kata yang dengan jawatan pangkat yang dibayar gaji untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat tadi itu. Okey, untuk tuan-tuan yang nak berehat, nak minum ke dulu tuan-tuan sebab lagi pukul 11 tuan-tuan nak start sesi yang lain, dipersilakan, tak ada masalah. Cuma saya nak respon beberapa soalan ditanya di sini saja, ya. Okey, jadi maksudnya puan terima duit tambahan daripada anak tu tak ada masalah tuan-tuan, puan bukan rasuah tu. Minta dia bagi lebih lagi pun tak apa. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika diugut untuk memberi rasuah, adakah pemberi rasuah dianggap bersalah? Yalah, macam tadi diugut. Maksudnya kita dah fulfill requirement. Prosedur lengkap, dokumen lengkap, segala syarat dipenuhi. Dia kata, okey, aku tak, permohonan kau akan kena reject.
kecuali engkau bayar rasuah. Jadi sebab itu saya kata tadi tu ada fuqaha mengatakan dalam situasi kita dizalimi sedemikian, maka harus. Harus sebab apa tadilah? Sebab benda tu memang hak kita, tapi kita terhalang untuk mendapat hak kerana tadi. Jadi sebab itu sebagai fuqaha mengharuskan sedemikianlah. Mengharuskan sedemikian. Tapi kalau pergi kepada ahli tasawuf, dia kata apa? Itu termasuk dalam perkara syubhah. Perkara syubhah. Tapi bagi saya lah dari segi, sebab amalan rasuah ni tuan-tuan, dia sudah berakar umbi. Bukan benda senang untuk kita nak hapuskan secara total. Bukan benda mudah. Okey Ustaz, dia kata kalau dalam pemilihan pemimpin, bagaimana kita membuat keputusan di antara yang seorang jelas berrasuah tetapi Islam dengan seorang yang bukan Islam tetapi tinggi integriti. Okey, pemimpin yang bagaimana? Dalam konteks yang bagaimana? Sebab dalam konsep wilayah ni tuan-tuan, dia ada wilayah ammah, dia ada wilayah khassah. Wilayah ammah ni maksudnya dia ada kuasa yang mana dia boleh bertindak secara meluas. Jadi apabila menjaga kepentingan orang Islam, maka wilayah ammah tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Sebab Islam tidak mengiktiraf walaupun orang bukan Islam, tapi walaupun dia zahirnya nampak amanah, tuan-tuan, pertimbangan dia hanya di dunia. Tapi seorang Islam pertimbangannya adalah di akhirat. Jadi sebab itu kita kena melihat perkara ini dengan lebih detail. Saya rasa kalau tuan-tuan pergi kepada ustaz-ustaz kita yang baca dalam bab siasah, tuan-tuan, kalau bab dalam bab ni fiqh manhaji, dalam kitab fiqh manhaji fiqh mazhab Syafi'i, ada translationnya dalam bahasa Melayu, tuan-tuan boleh pergi baca dalam jilid yang ke-8. Ada segi memilih pemimpin ni tuan-tuan, kita kena faham konsep yang dikatakan wilayah ammah dan juga wilayah khassah ni tadi. Dalam wilayah khassah, untuk menjaga organisasi tertentu, portfolio yang tidak sensitif, yang tidak melibatkan kepentingan umat Islam, maka boleh diberikan kepada orang bukan Islam, yang diyakini dia tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan itu, dan dia tidak akan menggugat kepentingan agama dan juga orang Islam, maka mereka boleh diberikan tanggungjawab untuk memimpin dari segi wilayah khassah ni tadi tuan-tuan. Dia sama juga dalam perbincangan tentang kepemimpinan ataupun woman leadership, kepemimpinan wanita. Bagaimana wanita itu boleh diberikan kepercayaan untuk memimpin? Adakah dalam wilayah ammah ataupun hanya wilayah khassah? Itu ada perbahasan dalam bab siasah syar'iyah. Jadi begitulah juga di sini. Pemimpin yang kita katakan kita tahu dia adalah perasuah. Tapi maknanya kita nak beri kepercayaan itu di tahap mana? Jadi kita kena lihat dari segi aspek itulah. Okey. Saya ikut soalan yang terakhir yang ni. Ada satu daripada Muhammad Syarif Bidin ni, saya tak pasti. Saya ikut soalan yang ni. Okey, kalau ada soalan lisan yang terakhir sekiranya ada. Okay, kalau tak ada, setakat itu saja perjumpaan kita pada pagi ini. Moga-moga Allah rahmati pertemuan kita. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Kita akan jumpa pada bulan yang akan datang mengikut jadual biasa kita lah. Jadi kelas hari ini kelas tambahan saja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Moga-moga Allah berkati perbincangan kita dan apa yang kita bincangkan itu menjadi peringatan bersama untuk kita semua, termasuk khususnya kepada diri saya sendiri. Jadi sekian dahulu perbincangan saya tutup dengan kafaratul majlis dan saya serahkan kepada Ustaz Wali kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.